pertama kali saya ucapkan terima kasihlah kerana menjemput saya sebagai untuk mengisi slot khusus kemajuan kejayaan ni, perolehan atas talian lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, ketua-ketua pentadbiran PTJ, pegawai-pegawai kaki tangan PTJ dan semua warga UKM lah. So seperti tuan-tuan sedia maklum, khusus saya pada pagi ini adalah berkaitan dengan perolehan atas talian ataupun EP at UKM. So kalau tuan-tuan tengok dekat slide yang pertama ni, ada muka saya kat situ dan ada saya masukkan juga website tu sikit. So tu tajuk dia dan nama saya kat bawah tu lah. So harap tuan-tuan dapat menghayatilah penjelasan daripada saya lepas ni. Harap tuan-tuan semua sambil buat kerja pun boleh ni mendengar ni sebab saya yakin tuan-tuan semua adalah multitasking. So pertama sekali saya akan go through berkaitan dengan pengenalan e-perolehan seperti tuan-tuan maklum pun pernah dengar kat e-perolehan kan. Lepas tu saya akan go through berkaitan dengan objektif dan ciri-ciri serta faedah perolehan atas talian. Yang ketiga, saya akan masuk sikit berkaitan dengan permohonan ID dan kata laluan. Dan yang keempat, saya akan masuk modul sistem lah. So modul sistem tu ada 4 yang saya pecahkan. Modul pendaftaran syarikat, pembelian terus, sebuah harga bis, sebuah harga dan tender serta modul e-bidding dan pengurusan kontrak. Lepas tu at the end kita akan go to pada sesi soal jawab lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, saya suka kalau kita ada two-way communication lah. Kalau tuan-tuan pun boleh bercakap kan, boleh sepanjang saya berpresent ni boleh terus tanya soalan juga. Saya pun tak ada masalah dan boleh terus interrupt kalau ada yang tak faham. So untuk yang pertama ni adalah saya nak sentuh sikit berkaitan dengan e-perolehan kerajaan persekutuan. So di bawah perkeliling pemenderaan PK5 perolehan secara elektronik, sebenarnya kerajaan kita pun telah ada sistem ni. Dia terlebih awal dia dah ada dah sistem ni. Dia telah diguna pakai oleh agensi kerajaan bermula pada tahun ini bukan 2020 bermula pada tahun 2000 sebenarnya. Ni error saya ni. Tahun 2000 sebenarnya. Tapi officially Kementerian Kewangan telah memutuskan penggunaan sistem EP ni, dia menggantikan sistem EP sedia ada ni adalah pada tahun 2018. Kerajaan ni dia fokus utama dia ada pada bekalan dan perkhidmatan secara atas talian end to end dengan pembekal. Yang keempat, modul di bawah sistem ni lebih kurang yang kita ada sekarang ni. Dia ada pendaftaran pembekal, pembelian terus, kontrak pusat, kontrak kementerian, sebuah harga, tender dan e-bidding. Okey, di samping itu juga dalam e-perolehan kerajaan juga dia ada dua basis yang digunakan. Satu government to government dan dua government to business. So saya akan sentuh government tu sekejap lagi sebab sekarang ni kalau perasan kita kalau terima apa-apa grant daripada kerajaan, apa-apa dana daripada kerajaan kadang-kadang dia melalui sistem EP juga dia kata. So kadang-kadang ada juga PTJ yang confuse. Siapa yang urus sistem EP ni? Bahagian perolehan ke? Kontak bahagian perolehan. Lepas tu lama-lama at the end baru tahu bahagian ni yang uruskan. So saya akan touch lagi. So sama seperti e-perolehan kita, sistem EP kerajaan ni dibangunkan oleh syarikat Commerce.com Sdn Bhd. So syarikat ni dilantik oleh kerajaan persekutuan untuk membangunkan sistem ni. So bukanlah fully dibangunkan in-house oleh kerajaan. So dia outsource juga. Okey. Ini adalah front page sistem ni. So kita boleh tengoklah ini adalah sentral lah perolehan kerajaan persekutuan. Kat sini kebanyakan berlaku sekarang ni. Even pendaftaran pembekal semua. Okey. Ni saya nak touch juga, apa maklumat sebenarnya? Sebenarnya actually UKM adalah salah satu organisasi yang berdaftar di bawah sistem ni juga sebagai government to government, basis yang saya cakap tadi. So berkonsep government to government. So nombor pendaftaran EP kita dengan dengan Kerajaan Persekutuan adalah EP 10Q001 ni lah. So kita berkonsepkan G2G. So sebenarnya sistem ni untuk ni kita centralizekan di bawah bahagian hasil. Sebab apa bahagian hasil? Sebab dia melibatkan duit masuk ke UKM. Kalau duit keluar baru perolehan. Okey Sebab ni kadang-kadang banyak kita kena sebagai kita kena maklum lah pasal ni, especially bila kementerian-kementerian nak salur dana ke apa semua, memang dia akan menggunakan sistem ni sekarang. Dulu ada 1GF Mas tu, sekarang mostly akan guna sistem ni. So kebanyakan urusan penerimaan tu dia coverage termasuklah dekat UKM, HTM, JSB dengan PKP. Dalam sistem ni dulu, semasa saya jaga dulu, sebab sebelum ni pengalaman saya di bahagian hasil. So saya jaga juga e-perolehan central ni. So dalam sistem tu kita dah pecah siap-siap. Ada akaun UKM, akaun induk UKM, akaun hospital, akaun JSB dan akaun PKP. So segala urusan penerimaan yang melibatkan melalui sistem ni, so dia akan diuruskan oleh bahagian hasil.
So saya terpaksa sentuh juga benda ni sebab nak bagi tuan-tuan faham konsep sebenarnya e-Purahan ni. Sebenarnya kita di federal pun dah lama laksanakan. Okey, ini tadi dekat federal, ni UU lain yang pernah guna. So UKM pun UM pun adalah telah melaksanakan sistem EP ni juga, di mana kita even though kita sebagai UKM dengan UM pun kita berdaftar dalam sistem e-procurement UM ni. So ini pun diuruskan oleh bahagian hasil. Kita ada ID ya yang di-assign untuk kita bertindak sebagai UKM lah dalam organisasi untuk menerima sebarang income daripada UM lah. Apa-apa penjanaan kita lah. Okey. So sekarang ni barulah saya akan sentuh pengenalan betul-betul berkaitan dengan sistem secara atas talian EP UKM. So dulu kita kenali sebagai NET. Saya ingat dulu masa saya dengan ada wakil persyarikat juga ada panggil a few PTJ pada early September untuk kita bagi demo pelaksanaan sistem ni. So masa tu sistem ni belum lagi diwajibkan untuk pelaksanaannya. So masa tu kita kenali sistem ni sebagai sistem NETS. So setelah jawatan kawasan tengok balik sistem ni, nampak macam sistem ni macam tak kenalah NETS ni, macam tak ada kena-mengena pula NETS dengan ni kan. So kita cuba ubah. Kita tak boleh guna nama sistem EP sebab kerajaan dah wartakan sistem EP only for the government federal. So sistem EP at UKM kita akan gunakan untuk nama officially untuk nama UKM. Macam UM dia ada UM procurement. Macam USIM pun ada, tak silap saya, USM pun dah ada. Itu ada antara sebab kita pun berdaftar lah sebab sekarang ni mostly semua nak guna procurement je, e-procurement je. So inilah paparan skrin yang ada pada dia. Yang ni kata laluan saya, password saya semualah. So sini ada manual lah, nanti tuan-tuan boleh tengok lah, cuba masuk ni tengok skrin ni. Okey. Jabatan Menteri telah membangun sistem EV sebagai satu inisiatif bagi memodernkan urusan perolehan bekalan perkhidmatan dan kerajaan. Kita kata memodernkan. Sebenarnya apa yang kita cakap sekarang ni, kita nak tekankan kat sini adalah kita nak ke arah untuk memastikan sistem ni dilaksanakan dengan lebih cekap dan efisien lah sebenarnya. So sistem EP ini telah mula dipakai bermula tahun 2020 dan sehingga kini masih di peringkat penambahbaikan. Saya tak nafikan benda tu. Maknanya sekarang ni kita masih di peringkat penambahbaikan. Even though saya hari-hari saya akan dapat terima penambahbaikan dari tak kira daripada PTJ, pegawai bendahari sendiri dan rakan-rakan saya yang menguruskan sistem EP ni. Termasuk daripada syarikat pun kadang-kadang ada terima feedback daripada inilah PTJ-PTJ lain. So itu semua sangat bagus bagi kita sebab apa yang boleh memudahkan urusan perolehan yang kita rasa boleh dimudahkan, kita akan cuba tambah baik. Tapi selagi dia tak melanggar prinsip-prinsip perolehan lah. So selaras dengan hasrat kerajaan untuk mengukuhkan dan memperkemaskan lagi dasar serta peraturan berkaitan perolehan secara elektronik, UKM telah melaksanakan urusan perolehan secara menyeluruh dan sistem EPI UKM. Betul, kita memang target secara menyeluruh. Tapi sekarang ni untuk this year kita fokus kepada dua modul dulu. Modul pendaftaran pembekal dengan modul belian terus. So sistem itu boleh dilayari di http://ukm.perolehan.com.my. So kalau tuan-tuan nak ni, tuan-tuan boleh login dekat sistem ni, tapi dengan syarat nanti kalau nak masuk dalam sistem tu kena mohon dulu ID. Okey, ini adalah perkeliling yang kita telah keluarkan pada 2020, perkeliling Mendari bilangan 11 2020 berkaitan tata cara pelaksanaan perolehan secara atas talian EP at UKM. So kita telah keluarkan perkeliling, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Kita keluarkan perkeliling untuk pemahaman kepada semua pusat-pusat tanggungjawab di UKM ni. Sebab apa kita keluarkan benda ni? Sebab kita nak ada target di bahagian perolehan ni. Sekarang ni kita maklum, semalam pun kita dah ada taklimat perancangan perolehan. So untuk taklimat perancangan perolehan tu, untuk the next year kita ada macam-macam planning yang kita akan buat untuk melaksanakan sistem, masuklah sistem ni dan perancangan perolehan yang tuan-tuan dah buat. Sebenarnya tahun depan kita dah akan ada wajiblah untuk laksanakan early Januari kita dah kena ada pelaksanaan dalam modul sebut harga. So perkeliling ini telah dikeluarkan pada 14 Oktober. So tarikh kuat kuasa dia pada 15 Oktober 2020. So sebab tu sekarang ni ada PTJ yang dah menggunakan e-perolehan EP UKM.